Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau dan seterusnya, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita lagi topik sikit tuan-tuan, iaitu kita akan membicarakan berkenaan dengan bulan yang semakin hampir dengan kita, iaitu bulan Ramadan. Dan sikit lagi, sebab minggu depan kami masih ada, perlu tangguhlah kuliah minggu depan sebab family daripada Johor datang situ. Jadi menyantuni mereka lah. Baik. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan beberapa, mana yang sempat, hadis-hadis berkenaan dengan Ramadan. Seperti mana yang kita ketahui, berapa ramai orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tak ambil pengajaran dan tak ambil peluang. Ramai tuan-tuan. Sebab kalau kita lihat, pada bulan Ramadan ni adalah bulan yang terbukti saban tahun paling banyak pembaziran berlaku. Especially daripada segi sisa makanan. Kebiasaan pembaziran banyak. Tapi masuk Ramadan, dia punya bazir dia lagi melampau. Padahal kalau kita fikir balik, Ramadan ni sepatutnya mengajar kita tentang erti kan, bila kita tanya anak-anak dulu nanya anak, Pak, kena kita tu orang Islam wajib puasa? Ohnya supaya kita faham macam ni perasaan orang miskin. Si faham pun, kali berbuka puasa ya, 16 tah. Benar-benar kira macam seminggu si makan. Nah, pasti yang membazir. Esok repeat. Hari tu dah tahu dah. Banyak makan banyak tu je. Si dapat makan banyak. Esok repeat lagi. Macam ya juga style berbuka puasa. Saban tahun tuan-tuan. Mun jenis dolok kami, jenis dolok lah. Time bujang dolok selalu berbuka di masjid. Mun dekat masjid ya, sekiranya dekat tempat ia si ada orang nyedia, si ada orang yang bertugas untuk tolong ambilkan makanan, nescaya akan habis awal. Awal habis. Tapi bila kita lihat dekat tempat pembuangannya, nang benar-benar membazir lah. Kami dulu pergi buka puasa dekat situ je lah. Kat area Kuching tu. Masjid yang famous je. Si ada orang jaga, si ada orang tolong ambilkan makanan. Nah, yang ambil ikan, ikan kering kan. Nyambil sikit tapak untuk ya aja. Belum lagi dengan lauk-lauk. Seorang si ambil sikit manok, si ada tiga ketul. Pasti asyik habis. Kita pelik. Kenapa orang Islam masih tidak terdidik dengan
perkara ini, sedangkan kita tiap-tiap tahun kita jumpa Ramadan ni, kita tahu dah memang kalau buka puasa si dapat makan banyak, kita tahu dah, tapi kena masih berulang lagi. Jadi kita boleh lihat bahawa sebenarnya Ramadan ni tak pun mendidik umat Islam. Ada rupanya tak mendidik kita pun daripada segi pembaziran, daripada kononnya memikirkan orang miskin. Ada. Maka sepatutnya kita menghadapi bulan Ramadan ni, kita masuk dalam keadaan nak beribadah kepada Allah. Waktu berbuka tu pun berbuka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak adalah pembaziran yang berlaku. Nombor satu lah, yang ni saya rasa yang nombor satu, bab pembaziran. Kita dah belajar dah, kita lama dah tahu innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Orang sesungguhnya orang yang membazir ni adalah saudara-saudara syaitan. Tahu dah kita. Punyalah kita tak nak membazir. Kalau keluar rumah ya padamlah dulu kipas je. Kan? Sebab apa kita marah? Sebab kita yang bayar elektrik. Biasanya bapak-bapak lah yang tegur. Padam dulu jangan dibiar macam ya. Kita tahu bab pembaziran. Kita rasa membazir bila kita membayar elektrik lebih tanpa menggunakannya. Tapi bab makan bila bulan Ramadan dihilang terus. Maka ni antara benda yang kita kena ingatkan kepada ahli keluarga, tuan-tuan. Banyak sangat dah. Saban tahun bila kita tengok nanti akan keluar dah lagi. Artikel menyebut tentang pembaziran umat Islam di Malaysia. Bila ada dekat orang yang ambil makanan, ambil sampah pada bulan Ramadan, dia akan buat double. Cakap sampah dia lain macam. Triple bukan double, triple. Jadi melampau banyak pembaziran. Bulan Ramadan ni lah memang banyak. Jadi yang tu nombor satu. Kita kena minimumkan sebaik mungkin makan tu. Nabi ajar makan berapa banyak, tuan-tuan? Okey, yang tu hadis yang palsu. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang tu hadis palsu. Yang tu ada sebut dalam yang tu betul. Tak apa, saya sebut yang ni dulu. Yang berhenti sebelum kenyang ni, yang ni sebenarnya hadis dia sebut dalam Biharul Anwar, kitab Syiah. Jadi tak betul lah. Jadi Nabi makan kenyang lah, kenyang. Tak adalah Nabi berhenti sebelum kenyang dah berhenti dah, tak. Tapi Nabi ada bagi tahu guideline dia, iaitu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Kita masa buka je 2/3 makan, 1/3 air. Lepas tu dah tak boleh bangun dah. Kan, sadar. Fikir, nak kena solat tarawih lagi ni. Larat ke tak? Jadi akhirnya ngantuk yang sangat-sangat. Jadi sebenarnya Nabi dah ajar dah 1/3 makan. Yang ni bukan waktu buka puasa je. Bila-bila. Waktu kita makan ni 1/3 untuk makan, 1/3 air, 1/3 udara. Jadi maksudnya kita tak makan yang sangat melampau. Kita tak makan over. 1/3 je makanan, 1/3 air tadi. Tu kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ni benda yang kita kena ambil betul-betul ni, tuan-tuan. Apa dia? Bila kita dah berpuasa, maka kita kena berjaga-jaga dengan benda yang boleh menghilangkan pahala puasa. Apa dia? Nabi sebut dalam hadis Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan pembohongan, cakap bohong dan juga perbuatan-perbuatan jahat, Allah tak ingin kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Tinggal makan minum okey dah. Bagus dah. Tapi dalam masa yang sama, mulut masih lagi menyebut benda-benda kotor. Masih lagi buat benda jahat. Masih lagi tak jaga tutur kata. Zaman sekarang ni,
Dia paling bahaya apa dia, tuan-tuan? Telefon. Dulu, kita tak ada kemampuan nak bercakap bila puasa. Diam aja tu. Kena ke tak tu? Puasa. Kan? Biasa macam tu lah. Tapi zaman sekarang dalam duduk diam, dah kepak tu, puasa. Kan? Tangan dah juri. Tak, 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 tak. Kena ingat, tuan-tuan. Allah sebut apa dia? Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Apabila dikumpulkan musuh-musuh Allah dekat neraka ni, bila didatangkan neraka kepada mereka, maka pada waktu tu, pada hari kiamat tu, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Telinga mereka akan bersaksi ke atas mereka. Penglihatan mereka menjadi saksi untuk mereka. Bahkan kulit menjadi saksi ke atas mereka. Setiap apa yang kita lakukan kat dunia ni, especially bila dia berkaitan dengan hak manusia, maka benda ni sangat bahaya. Hak Allah settle. Senang, tuan-tuan. Benda yang berkaitan dengan hak Allah, tak bayar zakat, dosa besar. Tapi bayar, habis. Dengan manusia macam mana? Kita ngata orang tu, kita cakap orang begini, fitnah itu, fitnah ini. Nak minta maaf senang ke? Minta maaf lah tuan. Kita pun personal message kan. Saya dulu pernah sama-sama ngata juga ni. Malu nak sebut benda macam tu. Kadang-kadang dalam taubat-taubat tapi tak mohon maaf lah. Bab dosa mengumpat ataupun mengeji manusia ni. Siapa? Biasa ke? Kalau macam contoh cerita pasal politik, marah orang politik ni, tiba-tiba kita rasa macam nak taubat kan. Kita pun message lah dekat ni. Minta maaf lah. YB, saya dulu pernah mengata YB gini. Pernah? Kita PM dia. Tiada. Benda tu dipandang ringan. Dipandang enteng. Sedangkan ni dosa dengan manusia. Yang mana bila dosa dengan manusia ni, hari kiamat kelak, mencari-cari kita. Kan Nabi sebut tentang ada orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung. Tapi dia pernah mengata orang ni, dia pernah cakap orang tu, dia pernah pukul orang ni, dia pernah bunuh orang tu, dan dia ada buat dosa-dosa kepada orang lain. Sehingga apa jadi? Pahalanya terpaksa diberikan kepada orang yang dia ambil hak daripadanya. Sehinggalah apabila habis pahala dia, habislah pahala. Bawa pahala sebesar gunung, habis pahala. Lepas tu apa lagi dia kena buat? Hak orang masih tak settle lagi ni. Dia terpaksa ambil dosa orang pula kepada dirinya. Dan akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Disebabkan masalah dosa dia dengan manusia. Dia dengan Allah baik dah. Rupanya. Hubungan dia dengan Allah. Kan? Pahala dia banyak. Rupanya banyak juga dosa dia. Ni antara benda yang kita kena jaga. Bila masuk bulan Ramadan, kunci betul-betul tuan-tuan. Mulut, tangan, kaki ni, al-yawma, Allah sebut apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Pada hari ini, hari kiamat tu, kami kunci mulut-mulut mereka. Dan tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berkata-kata. Dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan dahulu dekat dunia. Tak takut kita, tuan-tuan? Bila masuk pada hari akhirat kelak, Allah kunci mulut, tangan dan kaki ni bersaksi ke atas kita. Kalau yang pasal kulit tadi, sebenarnya ada orang-orang dalam neraka ni bertanya, kenapa engkau berkata-kata ke atas kami? Macam mana engkau ni boleh menjadi saksi ke atas kami? Lalu mereka jawab apa? Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang jadikan kami boleh berkata-kata. Kulit cakap. Kulit berkata-kata kepada pemiliknya pada hari kiamat. Jadi berhati-hati, tinggalkan pembohongan, tinggalkan cakap-cakap jahat ni, mengambil hak orang dan apa semua, supaya kita tak keluar daripada bulan Ramadan ni. Rupanya kita tak menambahkan
pahala pun. Rugi sangat. Ada satu hadis Nabi kata, Raghima anfu rajulin. Celakalah si lelaki ni. Adraka Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan. Thumman salakha qabla an yughfara lah. Kemudian berlalu Ramadan tu dalam keadaan tak diampun pun dosa dia. Ini petunjuk bahawa apa dia? Ramadan ni bulan yang mana semua orang akan dapat pengampunan dosa. Tapi ada orang yang lalu bulan Ramadan tak dapat apa-apa. Masuk car wash keluar-keluar kotor tak? Kan? Kereta masuk car wash keluar-keluar kotor. Maka benda ni akan jadi benda yang sangat pelik. Maka begitulah. Kalau orang tu masuk bulan Ramadan, bila keluar dalam keadaan dosa tak diampuni, maka benda tu sangat pelik, kata Nabi. Celakalah dia ni. Maka kita kena ada satu mentaliti, bila masuk bulan Ramadan ni, aku nak dosa aku terampun semua. Belum terlambat kita tuan-tuan. Sebab tu saya suka mulakan awal sikit ceramah pasal Ramadan ni. Supaya kita ada persediaan. Ulama' salaf, mereka bersedia untuk bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum. Kita ni lagi berapa minggu? 3 minggu lebih kurang. Okeylah tu? Okeylah. Adalah. Kan? Cuba ada persediaan bertemu dengan Ramadan ni. Kena ada. Okey, antara perkara yang Nabi SAW ingatkan, Nabi sebut, tasahharu. Dalam hadis Bukhari, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah pada waktu sahur, kerana waktu sahur tu ada keberkatan. Ni kata-kata kat sini geng-geng veteran insya-Allah bangun sahur lah. Tapi kalau dulu tuan-tuan, kalau zaman saya belajar dulu, ada kawan jenis dia akan makan dulu pukul 12.30 malam. Lepas tu esok tak bangun sahur tu kan. Siap dengan subuh-subuh kali dia tak bangun. Tapi puasa. Ada kat perangai macam tu. Zaman sekarang ramai tuan-tuan. Manusia yang bertemu Ramadan dia puasa. Tapi dia tak jaga solat. Ramai. Sebab dia puasa tu pun kerana ia macam satu festivities, macam satu festival, satu pesta. Maka pada bulan Ramadan memang tak makan lah. Dia macam tu. Tapi dalam masa yang sama dia tak jaga solat. Ada yang perangai orang macam ni. Tapi belum pernah lagi lah kita jumpa orang yang jaga solat tapi tak puasa. Nah, jaga solat tapi masuk Ramadan ni tak puasa. Belum pernah lagi lah. Kecuali orang tu ada masalah. Mungkin masalah mental ke apa kan. Tapi kalau tak, biasanya orang yang apa nama tu? Puasa, orang yang jaga solat, yang tu yang kadang-kadang biasanya mereka akan jaga puasa. Tapi yang jaga puasa tak mesti jaga solat. Jadi, yang ni antara benda yang perlu kita tekankan kepada anak-anak, jaga solat. Bukan jaga puasa. Budak umur 6 tahun, 7 tahun, baru nak belajar puasa. Mak punya lah. Boleh kan? Kan? Marah betul bila budak tu minta makan apa, dia kata. Boleh. Sampai lembik kan? Tapi bila bab solat, halah, kelak lewat pergi sekolah kelak. Dah. Sik bos solat subuh. Jalan je. Betul lah? Ni saya tanya ramai ni dekat sekolah. Kena sik solat subuh. Mak padah sibuk sebab dah lewat. Takut jalan jam. Betul lah? Yang ni betul. Sekarang. Lagi pula kena tok solat subuh masuk lewat. Kadang-kadang kan. Imam pula baca panjang tak? Maka penekanan kepada kanak-kanak adalah untuk jaga solat, bukan jaga puasa. Jangan risau kalau dia ni jenis orang yang jaga solat, kita didik dia untuk jaga solat, maka insya-Allah dia akan faham tentang kewajipan puasa. Yang penting solat dulu. Ni untuk kanak-kanak. Tapi untuk orang yang dah besar, dah ni apa semua ni, ambil keberkatan bangun sahur. Kalau kita nak ajar kanak-kanak tu untuk puasa, kejutkan dia ni jugalah. Sahur juga. Sahur, Nabi sahur dengan apa tuan-tuan?
kurma dengan air. Simple je lah. Itu je. Terpulanglah kita nak sahur dengan apa pun. Tapi sepatutnya kita banyak ambil air tu, air kosong sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia suka sahur mesti minum kopi kat, dia kata kan. Sebenarnya kopi ni dia ada apa nama benda tu? Kafein. Dia menjadikan dia macam serap air banyak. Sebab tu bila sampai pukul 10, pukul 11 tu dah kurang air dah dalam badan, tu yang kita ngantuk. Kita ingatkan kita minum kopi kita makin segar kan. Sebenarnya tak. Kalau untuk ni lah, untuk sahur. Jadi sebenarnya banyak kami minum air kosong. Okey. Jadi ambil bangun pada waktu sahur dan juga perbanyakkan beristighfar pada waktu. Ini antara waktu yang sangat-sangat baik untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka ni antara ciri-ciri hamba Allah ni, mereka beristighfar pada waktu sahur. Okey. Bagaimana kalau ada orang ajak gaduh? Bulan puasa ni ajak gaduh. Kan? Go ahead. Ini kita tahu dah kan. Nabi SAW mengatakan, "Idza asbaha ahadukum yawman sa'iman fala yarfuth wala yajhal. Fa ini mar'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim, jika salah seorang daripada kamu sedang berpuasa, maka janganlah dia ni berkata-kata dengan percakapan yang kotor. Dan janganlah dia melakukan perkara yang sia-sia. Dan bila ada orang yang mencela dia dan mengajak dia bergaduh, maka hendaklah dia menjawab, inni sha'im, aku puasa. Jadi bulan puasa ni sepatutnya bulan paling sikit orang bergaduh. Paling kurang lah nak bergaduh. Jadi patutnya media sosial pun kena off dulu lah. Paling bagus lah. Gosip off kan. Deactivate dulu akaun Facebook. Kalau kita ni jenis kaki gaduh kan dekat online ni, deactivate. Ada orang sampai sanggup tuan-tuan. WhatsApp pun dia ni juga. Tapi ialah kita kerja susah lah nak tutup WhatsApp kan. Tapi ada orang ni sampai tahap begitu. Dia nak jaga betul-betul supaya pada bulan Ramadan ni tak ada pahala yang mengalir keluar daripada dirinya, daripada akaun dia, disebabkan dia melakukan benda-benda yang kotor tadi, ataupun dia ajak orang gaduh. Kelebihan orang yang berpuasa, Nabi SAW menyebutkan ada satu pintu syurga yang khas dibukakan untuk orang yang berpuasa. Nama pintu ni Ar-Rayyan. Nabi kata, inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawmal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqal ayna as-sa'imun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliq falam yadkhul minhu ahad. Nabi kata di dalam syurga ada satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan, yang mana pintu itu hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Sedangkan yang lain tak dibenarkan untuk melalui pintu tersebut. Mereka akan dipanggil, mana dia orang-orang yang berpuasa. Maka apabila orang yang berpuasa masuk dan orang yang terakhir masuk ke dalam pintu tersebut, maka pintu itu pun ditutup sehingga tak ada siapa lagi boleh memasukinya. Ini kelebihan untuk syurga yang dijanjikan untuk orang yang berpuasa. Okey, seterusnya. Di dalam bulan Ramadan adanya satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan berapa tahun, tuan-tuan? Lebih kurang 84 tahun. 1000 bulan. Dia lebih baik daripada 84 tahun. Berapa kali dah kita bertemu dengan Ramadan?
Katalah 20 kali lah jumpa Ramadan, 30 kali lah, 40 kali jumpa Ramadan. Dan selama 40 kali jumpa Ramadan, 40 tahun jumpa Ramadan, 40 tahun tu jugalah dia kejar 10 malam terakhir. Tak pernah miss apa kita panggil, contohnya tarawih, 10 malam terakhir dia tak miss. Dia baca Al-Quran tiap malam pada 10 malam terakhir. Lagi hebat dia tak tidur kan. Yang ni antara yang hebat lagi. Pada malam bulan Ramadan dia qiyam sungguh-sungguh. Daripada lepas tarawih semua tu balik rumah ke, dia balik semula datang ke masjid kejap. Kalau dia sentiasa mengejar perkara tersebut, banyak pahala bulan Ramadan. Maksudnya 84 tahun, kata 10, maksudnya dah 840 tahun dia ibadah. Kali ni, kali 40 kali. Tak payah kali 40, kali 10 tu pun dah cukup banyak dah tu. Kan? 840 tahun lagi. Lebih baik daripada 840 tahun ibadah. Yang tu itulah. Yang ni realitinya kan begitu kan. Kita akan tengok pada seminggu yang pertama sampai tak cukup masjid. Kalah solat Jumaat. Terkejut. Tak terkejut. Tak ada tempat semayang. Minggu pertama. Kan? Masjid surau ni pun sama lah. Hampir penuh ni. Sampai belah bawah ni. Penuh lah. Tak ada tempat dah. Orang semayang dekat apa nama? Dekat tangga pun orang semayang. Punyalah tak cukup. Apa dia? Pahala berganda. Bukan. Pahala berganda tu pada 10 malam terakhir. Ni apa nama? Seminggu pertama Ramadan. Sebab masa tu dia tengah semangat. Bila masuk, tapi betul, ni realitinya. Sayang, masyarakat tak tahu lah. Nak kata tak faham, tahu dah. Tapi dia punya momentum dia kurang. Jadi betul lah bila Nabi kata kan, ahabbul a'mal ilallah madama wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling Allah sayang adalah benda yang berterusan walaupun sedikit. Ada orang ni dia apa nama? Tak adalah apa nama, tiap hari dia baca 2 juzuk, 3 juzuk. Tapi dia tak pernah tinggal. Berterusan. Dia apa nama? Solat tarawih dia jaga. Walaupun tak adalah semangat sangat bawa yang lain ke apa. Solat lain ke tak ada. Tapi dia tak tinggal benda-benda. Sedekah. Satu hari bulan Ramadan katalah RM2, RM1. Satu hari RM1. Tapi berterusan. Yang ni lebih Allah sayang daripada satu hari tu orang ni baca 5 juzuk. Ada. Sekali duduk boleh baca 5 juzuk Quran. Esok dah tak baca dah. Habis dah. Bila tanya lagi bila nak baca, dah 5 juzuk, tunggu 5 hari lagi lah. Tapi lepas 5 hari boleh baca 5 juzuk lagi ke tak? Biasanya susah lah. Sebab tu, bulan Ramadan ni, kalau boleh, jaga 1 juzuk. Satu hari 1 juzuk. Bila kita dapat maintain, maka insyaAllah 30 hari tu, habislah 30 juzuk. Melainkan kita ni memang orang yang rajin baca Al-Quran. Ada setengah orang ni dia target bulan Ramadan dia nak 3 kali. Jadi satu hari dia baca 3 juzuk. Ada juga. Ni yang ni lah, yang apa nama? Memang sangat-sangat rajin mengejar pahala membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Kita paling-paling tidak cubalah mana yang dapat. Bulan Ramadan ni satu hari 1 juzuk target at least. Dapat. Habis 30 hari 30 juzuk. Habiskan. Okey. Jadi berkaitan dengan Lailatul Qadar tadi. Nabi kata apa? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, siapa yang solat pada malam Al-Qadar penuh keimanan
penuh pengharapan kepada pengampunan dosa oleh Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan penuh keimanan, penuh pengharapan, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang dah biasa kita dengar. Apa lagi alasan untuk kita tidak kejar kelebihan bulan Ramadan? Apa lagi? Apa lagi alasan untuk tak nak baca Al-Quran? Apa lagi alasan untuk kita tak memperbanyakkan amal soleh pada bulan Ramadan? Dah tak ada apa-apa alasan, tuan-tuan. Alasannya cuma satu je. Malas. Ini je lah alasan. Dah tak ada alasan lain. Apa kita nak baca pada malam Lailatul Qadar? Ni doa ni, siapa tak hafal kena hafal lah. Doanya simple, biasanya kita dah biasa dah dengar dah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ni Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa benda yang aku nak minta? Jadi ni rupanya doanya. Minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya puasa ni, sampai Nabi kata Allah Subhanahu wa taala menyebut inna as-sawma li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untuk aku dan akulah yang akan memberinya pahala. Untuk amalan-amalan yang lain, gandaan pahala ni Allah sebut daripada 1 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Pahala 700 kali ganda ni banyak tak? 700 kali ganda ni dah cukup banyak dah. Kalau kita masuk investment, Encik kalau masuk investment dengan saya, masuk RM1, saya gandakan kali 700 kali ganda. Maksudnya RM1 jadi RM700. Kalau masuk RM10, RM7,000. Kalau masuk RM100, RM70,000. Ada tak orang yang boleh bagi gandaan dia? Ada lah. Ini je lah MLM. Scammer lah kan yang bagi gandaan macam ni. Realitinya bank boleh bagi berapa? Kalau masuk dekat bank cash deposit, apa nama benda tu? Fixed deposit. Berapa? 3%. 3% je lah biasanya fixed deposit. Berapa? 2.5. 2.5% je. Tak ada boleh bagi 700 kali ganda. Tak ada. Investment yang ni semua janji manis. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh 700 kali ganda. Tapi kalau puasa, aku yang balas. Allah kata. Allah tak bagi tahu pun berapa kali ganda. Menunjukkan pahala puasa ni sangat besar. Besar yang sangat-sangat besar. Hebat. Jadi, kena ambil peluang bila bulan Ramadan, jaga betul-betul puasa tu supaya gandaannya betul-betul hebat. Nabi SAW menyebut tentang orang yang berpuasa ni, inna lis-saimi farhatan idza aftara fariha wa idza laqiya Allah fariha. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Yang pertama, dia gembira sewaktu berbuka puasa. Yang kedua, dia gembira sewaktu dia bertemu dengan Allah. Ada tak yang tak gembira waktu buka puasa tu? Ada? Hoi, waktu tu jumpa sirap, habis senyum dah. Waktu sungkir. Ha? Tak, tapi maksudnya bila dah nampak apa nama tu? Juadah berbuka tu memang senyum lah. Sangat gembira waktu tu. Kan? Bila buka puasa tu satu perkara yang sangat menggembirakan hati kita orang yang berpuasa.
Tapi bayangkan, ada satu lagi kegembiraan, jauh lebih gembira. Apa dia? Orang yang berpuasa bila bertemu dengan Allah. Pergi, datang membawa pahala puasa. Waktu tu gembira yang sangat-sangat. Oh, Alhamdulillah, aku ada pahala ni banyak. Boleh bawa jumpa Allah. Allah pun seronok nak jumpa aku ni. Ni kan satu janji Allah yang sangat manis. Janji yang sangat menggembirakan hati orang yang beriman, yang berpuasa. Seterusnya, Nabi mengingatkan kita, famis saim atibu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah, tuan-tuan. Kita kena ingat, bau mulut seperti kasturi ini wangi di sisi Allah, bukan di sisi kawan-kawan. Di sisi kawan-kawan mulut tu tak busuk lah. Maka tetap kena jaga mulut lah. Kadang-kadang, apa nama tu, pagi-pagi lepas sahur tu tak jaga, tak bersihkan, salah juga. Bahkan Nabi memang ada perintah. Nabi kata, laula an asyuqa ala ummati la amartuhu bisiwakin inda kulli salah. Kalaulah tidak kerana takut memberatkan umat aku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali solat. Sebab tu Nabi sunnahnya sebelum solat Nabi berus gigi. Jadi kalau bulan puasa macam mana? Sama juga. Bulan puasa pun jaga juga. Sebab kita nak bertemu dengan Allah, maka disuruh untuk gosok gigi dulu, siwak dulu. Gosok gigi lah maksudnya. Tak mestinya pakai siwak ke apa ke. Si. Kita bukan, lain lah kalau kita telan sekali air ya. Si membatalkan. Memberus gigi waktu puasa, si batal. Si batal puasa. Pakai ubat gigi pun si batal juga. Kalau tertelan, tapi ialah si pun telan lah. Ya aja. Selama tu si pernah pun kita telan lah. Ada jawab tak? Nyaman juga. Telan sikit. Si ada. Kalau untuk untuk solat, tak ada masalah. Yalah, jadi masalah bulan puasa nanti rajin gosok gigi pula. Bulan si puasa si ada gosok gigi lah. Si ada cuci. Okey, baik. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan subuh 2 kali. Kan? Ini seperti yang mana kita pernah sebut sebelum ni. Maka Zaid bin Sabit pernah beritahu, saharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila as-salah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayat. Zaid bin Sabit berkata, kami dahulu bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk solat subuh. Jadi ada sahabat yang tanya, berapa jarak di antara sahur dengan waktu solat subuh? Jadi kata Zaid, lebih kurang 50 ayat Al-Quran. 50 ayat lebih kurang berapa muka surat? 5 muka lah, 5-6 muka surat lah lebih kurang. Maka lebih kurang dalam 30 minit. Jarak di antara Nabi sahur, kemudian Nabi solat. Jadi maksudnya Nabi sahur betul-betul akhir juga. Bukanlah maksudnya sahur pukul 4 pagi. Ini tu contoh pukul 5.50-an. Berapa? 5.50 lah. 5.43. Okey, 5.43 maksudnya lebih kurang 5.10 lah.
Nabi sahur 5 suku 5 setengah. Yang jadi masalah dulu, kita tahu kena tok masih ada lagi ke? Ada waktu imsak yang kita sebut. Imsak maksudnya menahan diri. Sedangkan kalau kita ikut waktu imsak yang kat situ tu, 10 minit sebelum subuh 5.33. Waktu tu boleh makan lagi sih? Boleh. Halal lagi untuk makan. Maka tak ada masalah. Cuma kena hati-hati lah. Dah pukul 5.33, tinggal 10 minit lagi kan. Jadi boleh makan, tak ada masalah. Yang tu bukannya waktu yang diharamkan untuk makan. Yang diharamkan apabila dah. Jadi dalam tempoh tu, walaupun kita biasa menggunakan nama waktu imsak, sebenarnya dia bukannya imsak. Dia masih lagi boleh makan. Imsak bermula bila? Waktu subuh. Sebab imsak tu maksudnya dia menahan diri daripada makan. Pada bulan Ramadan juga tuan-tuan, seeloknya kita memperbanyakkan doa. Banyakkan doa disebabkan Nabi ada sebut doa orang yang berpuasa ni antara doa yang tidak tertolak. Nabi kata salasatun la turaddu da'watuhum as-sa'im hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. Tiga orang yang doa mereka tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalim. Tiga ni doa mereka tidak tertolak. Jadi pada bulan Ramadan, bila kita puasa nanti tu, perbanyakkan untuk berdoa. Apa tu doa yang kita fikirkan? Untuk diri sendiri, untuk pengampunan dosa, doa untuk orang-orang di Palestin. Perbanyakkan doa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sebut la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan sentiasa berada di atas kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan untuk berbuka puasa. Yang ni antara perkara yang memang kita kena ikut sunnah. Kita tak boleh pakai logik. Kalau kita ikut logik, lagi lama puasa lagi banyak pahala lah. Betul? Aku tak nak buka pukul 6.57 tak. Aku nak buka nanti lepas isyak. Biar panjang lagi aku punya puasa. Banyak lagi lah pahala. Betul tak? Kalau pakai logik akan dia begitu. Tapi tak. Nabi ajarkan kepada kita yang paling baik bila masuk je waktu maghrib, waktu berbuka puasa, buka. Cepat buka puasa. Tidak melengah-lengahkan berbuka puasa. Jadi kita ikut sunnah ni. Bila dah masuk waktu maghrib, maka cepat-cepat berbuka. Dah masuk kan? Dah. Aha. Boleh, tak ada masalah sebab dah masuk waktu. Baru dia kan. Sebab yang dia bukannya bila dia azan tu menandakan dah masuk waktu. Tapi sebenarnya waktu dah masuk belum? Sebelum dia azan. Dah masuk dah. Sebab dia azan tu kan bila dah masuk waktu. Jadi bolehlah dia berbuka terus. Ada masalahnya mak. Sinya minum sikit sudahlah. Bukan sepinggan setapak nasi je. Nah, hanya buka sikit aja lah. Pasal yang barunya azan. Sikit aja lah dulu. Sikit aja dalam 30 tahun. Sekejap aja. Kelaknya sambung balik makan.
Kini itu orang dah siap dah lah. Orang dah siap naga dengar azan masjid dah. Kini itu semua dah pakai tu dah. Nah, kadang-kadang radio lah apa lah. Tapi masih wajib untuk masjid mengumandangkan azan masih lagi. Okey, tadi sebut pasal berbuka tadi kan. Anas bin Malik menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat fa in lam takun rutabat fatumairat fa in lam takun tumairat hasawat mimma. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbuka dulu sebelum solat. Kalau tak ada rutab ni apa dia? Kurma yang masih muda lagi. Yang masih fresh. Tu rutab. Kalau rutab tak ada, Nabi akan makan tamar. Tamar ni kurma yang kering. Kalau tak ada, Nabi minum air. Bismillah, walhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, menghampiri bulan Ramadan ini, maka dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita umur yang panjang, yang mana kita masih lagi ada kesihatan, kita masih lagi, mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan. Jadi ambil kesempatan itu, disebabkan kita tak tahu sama ada kita masih lagi berpeluang untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Kita dah lalui dah sebelum ni, kita lihat berapa ramai manusia yang kelihatannya sihat, tiba-tiba pada Ramadan yang akan datang, dia dah tak ada dah rupanya. Ramai dah kan, adik-beradik kita sendiri, ahli keluarga sendiri, kadang-kadang pasangan, nampak macam sihat apa semua, tiba-tiba kena COVID, muda-muda lagi, meninggal. Maka dia tak sempat nak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi ambil peluang ni. Bila kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan, maka kita ambillah peluang ini untuk memperbanyakkan bekalan kita untuk bertemu dengan Allah kelak. Seperti mana dalam satu hadis yang kita pernah sebut sebelum ni. Nabi sebut pasal dua orang yang masuk Islam serentak tu. Dan kita ada sebut kan sebelum ni kan. Dia masuk Islam serentak. Tapi seorang ni lebih semangat berjihad berbanding seorang lagi. Jadi yang pergi berjihad ni mati syahid. Manakala yang seorang lagi ni hidup selama setahun. Kemudian barulah dia meninggal dunia. Talhah bin Ubaidillah kata, aku nampak dalam mimpi aku dekat pintu syurga, aku bersama dengan mereka berdua. Seorang ni tiba-tiba ada satu malaikat lah, fakharaja kharijun minal jannah, sebut kan. Ada satu malaikat keluar daripada syurga. Kemudian mengizinkan untuk orang yang mati lewat tu masuk ke dalam syurga terlebih dahulu. Kemudian barulah dia mengizinkan yang mati syahid untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian dia sebut pada aku, engkau baliklah dulu, belum masa engkau lagi. Esok pagi Talhah cerita pada para sahabat. Semua terkejut. Macam mana yang mati syahid boleh masuk lambat? Yang tak mati syahid ni pula masuk lebih awal. Benda ni sampai kepada Nabi. Dan mereka pun bertanya kepada Nabi lah, macam mana? Mestilah kami pelik dengan benda ni. Sebab yang mati syahid ni boleh masuk lambat pula.
Lalu Nabi pun kata, bukankah seorang yang mati lewat ni, dia ni hidup setahun selepas itu. Kemudian dia bertemu dengan Ramadan. Dia puasa, dia solat, dia sujud itu dan ini dalam masa setahun. Mereka pun kata, ya. Lalu Nabi kata apa? Fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard. Darjat mereka berdua ni lebih jauh daripada langit dan bumi. Menunjukkan kesempatan umur yang Allah berikan kepada seseorang apabila dia dipergunakan dengan kebaikan, dia buat amal-amal soleh, dia sempat jumpa satu Ramadan lebih daripada orang lain, rupanya ni mendatangkan pahala yang sangat banyak, bahkan lebih lagi daripada orang yang mati syahid. Padahal orang mati syahid ni bukan calang-calang dia punya pahala. Orang mati syahid ni, mereka ni berada di dalam tembolok burung yang berwarna hijau yang bebas keluar masuk daripada syurga ke Arash. Sekarang hebat, dia dah masuk dalam, keluar masuk syurga dah, orang mati syahid ni. Tapi dalam keadaan hebat-hebat macam tu pun, rupanya ada lagi yang dapat lebih lagi daripada pahala orang yang mati syahid. Apa dia? Kesempatan umur yang panjang, yang mana orang tu gunakan untuk kebaikan, untuk banyakkan solat, dia banyakkan puasa, dia banyakkan sujud, mungkin dia banyak sedekah dan sebagainya. Rupanya benda ni mendatangkan pahala yang banyak. Maka beruntunglah pakcik-pakcik yang umurnya lanjut dan kemudian dia penuh dengan amal soleh. Untung yang sangat-sangat, keuntungan yang sangat besar. Besar pahala untuk mereka yang panjang umur ni rupanya, bila dia penuh dengan kebaikan. Tapi dalam masa yang sama juga, rugilah siapa yang panjang umurnya tapi tidak mendatangkan apa-apa melainkan dosa. Rupanya makin penuh akaun dosanya. Lagi banyak, lagi panjang umurnya, lagi menyusahkan hidup orang lagi rupanya. Lagi banyak tambah dosa. Lagi banyak mengata orang. Sampai bila dia meninggal, alhamdulillah mati dah orang tua ni. Sebab banyak sangat kejahatan dia yang terkena pada orang lain. Jadi jangan jadi seperti ini. Jadi seperti orang yang kematiannya ditangisi. Paling-paling tidak pun dia tak mencari pasal dengan orang lain. Dia bukannya jenis orang yang menyusahkan, menyakiti orang lain. Sebab paling tidak, kalau kita tak dapat melakukan kebaikan kepada orang lain, minimum kita tidak menyakiti orang lain. Itu paling minimum. Tapi bila kehidupannya banyak menyakiti orang, itu yang menambahkan dosa demi dosa demi dosa demi dosa, datang pada hari akhirat, rupanya dia menjadi syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan juga yang baik amalannya. Seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya dan juga buruk amalannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dalam kalangan orang yang sebaik-baik manusia, insya-Allah. Allah panjangkan umur, dan kepanjangan umur tu berterusan dalam kebaikan, insya-Allah. Moga kita bersemangat nak bertemu dengan bulan Ramadan. Moga kita perbanyakkan puasa pada bulan Syaban ni, dan kita perbanyakkan bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.